A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pertemuan kita, masa yang kita berikan pada setiap pagi ini, moga-moga kita akan mendapat sedikit daripada limpahan Al-Quran. Moga-moga dia akan menjadi bekal kepada hidup kita, insya-Allah, di hari ini, insya-Allah. Jadi kita ada, kalau ikutnya semuanya adalah lebih kurang 600 lebih daripada muka surat Al-Quran. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada muka surat 402, insya-Allah. Iaitu kita akan membicarakan pada pagi ini tentang surah Al-Ankabut. Dan kita telah berada pada muka surat yang kita katakan sebagai hampir-hampir habislah, insya-Allah, iaitu muka surat yang sebelum terakhir daripada surah Al-Ankabut ini. Kita bacakan, insya-Allah, sama-sama. Moga-moga kita akan dapat manfaat daripada surah ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalum musamma laja'ahumul 'adzab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini, ataupun insya-Allah kita bawa lebih kurang apakah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, insya-Allah. Jadi surah ini, insya-Allah, dia akan menceritakan tentang muka surat ini, insya-Allah, dia akan menceritakan tentang beberapa perkara lah, iaitu kita boleh gabungkan, iaitu perkara-perkara ini ialah apa yang sedang berlaku, sangat bersesuaian dengan apa yang sedang berlaku kepada para sahabat pada ketika ini, iaitu ketika azab yang sedang memuncak ke atas mereka, iaitu mereka sekarang sedang menghadapi satu masalah, bukan masalah kita katakan, tapi satu situasi baru, yang mana sebelum daripada ni mereka ini tidak menghadapi situasi ini. Situasi ini ialah situasi apa? Iaitu situasi mereka ini sedang menghadapi cabaran ataupun tentangan yang dahsyat daripada orang kafir, yang telah menentang apa yang mereka bawa, yang Nabi SAW bawa, dan juga yang apa yang dibawa oleh para sahabat. Jadi dalam ketika ini, dalam keadaan ini, maka datanglah ayat ini. Dan ayat-ayat ini sebenarnya adalah menjadi tasliyah, kita kata hari itu, iaitu tasliyah yang ini maknanya hiburan kepada Nabi SAW, kepada para sahabat juga. Dan di samping itu, dalam ayat-ayat yang akan kita bacakan pada hari ini, dia akan menceritakan juga perangai-perangai ataupun apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy, penentang-penentang Nabi ini, kepada Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sertakan jawapan-jawapan ataupun perkara-perkara yang boleh menenangkan Nabi SAW dan menenangkan para sahabat. Jadi daripada sini semua, daripada ayat yang pada muka surat ini, dia sebenarnya sedang memberikan hiburan dan memberikan ruang-ruang kepada Nabi dan juga para sahabat, apakah yang boleh mereka lakukan dan apakah yang sepatutnya tidak mereka takut untuk menghadapi situasi-situasi ini. Jadi itulah, insya-Allah, saya rasa ayat-ayat yang ada pada muka surat ini memang sangat-sangat baik untuk kita semua, insya-Allah, menjadi panduan. Memang semua ayat Quran adalah baik untuk kita, tapi ada benda-benda yang sangat bersesuaian kadang-kadang dalam keadaan kita hadapi, apa yang sedang kita hadapi pada situasi kita. Jadi ayat yang pertama ialah apa yang dikatakan oleh orang kafir, iaitu ayat yang pertama, ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Dalam muka surat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu bentuk, menceritakan satu bentuk. Bentuk apa? Iaitu bentuk yang akan dikatakan oleh orang kafir, iaitu yang telah berlaku kepada Nabi SAW, iaitu mereka mengatakan satu benda, iaitu apa?
yang mereka, iaitu mereka ini meminta daripada Nabi, meminta daripada orang Islam. Ini berlaku di zaman Nabi secara terang-terangan, tetapi di zaman kita mungkin tidak berlaku secara terang-terangan. Mungkin kadang-kadang masalahnya pada kita, sebab kita ni tidak mengemukakan Islam kepada orang kafir, tidak mengemukakan Islam secara bersungguh-sungguh kepada orang yang belum Islam lagi. Jadi kalau kita kemukakan Islam ini secara bersungguh-sungguh kepada orang yang belum Islam ini, kita ceritakan kepada mereka benda-benda ni semua, mungkin perkara ni akan berlaku sama ada secara terang-terangan atau, tapi apa yang berlaku secara tidak terang-terangan pun sebenarnya ada dalam hati orang kafir. Inilah dia perkataan-perkataan yang mereka sebenarnya ada, yang mereka belum Islam lagi, iaitu apa? Iaitu yasta'jilunaka bil azab. Mereka ini nak minta kepada Nabi tu. Hei Nabi, mana dia? Itulah dia persoalan dia. Yasta'jilu ni maksudnya ialah mereka nak cepat. Mereka kata, kamu ni Muhammad duk cerita pasal akhirat, cerita pasal neraka. Kalau tak Islam masuk neraka. Mana dia? Bawa sekarang. Itu yasta'jilunaka bil azab. Mereka nak cepat daripada kamu ni, nak minta azab tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawablah kepada mereka, iaitu apa? Walaula ajalum musamma la jaa humul azab. Kalaulah tidak kerana ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak beri azab pada mereka. Mereka minta, Allah tak beri. Allah tak turunkan lagi. Jadi bila Allah tak turunkan lagi, itu bukan maksudnya Allah tak nak turunkan. Bukan, tapi Allah Taala tahu bila dia nak turunkan. Allah dah tetapkan dah. Sesuainya bila, dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha tahu bahawa dia akan turunkan tu bila. Awak jangan kelang kabut nak minta. Allah tahu nanti kalau dah turun kan, Allah SWT kata wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kalau dah turun nanti akan terkena kepada kamu, nanti dia akan datang tak ada amaran-amaran dah. Dia akan datang secara tiba-tiba. Kalau kita tsunami ke, ada gempa bumi ke, kadang-kadang ada amaran kan, ada siren ke, bunyi kan, ada orang nak serang ke, ada apa-apa nak berlaku ke kan, ribut ke, banjir ke, kita nampak kan, kita nampak awan hitam ke, nak hujan lebat ke dan sebagainya, kita tahu nak datang ada amaran. Datang azab Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada amaran dah. Jadi oleh kerana itulah maka jangan nak tunggu amaran. Amaran ni tak akan datang dah bila datang azab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan benda tu, ingatkan mereka terhadap benda ni. Tapi Allah Taala sebut lagi sini, yasta'jiluna, sekali lagi, yasta'jilunaka bil azab. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Allah Taala sebut kat sini, mereka minta lagi. Ingat Muhammad, bahawa Jahannam itu untuk mereka ni la muhitatun. La muhitatun artinya ialah mengelilingi. Erti mengelilingi ni memang tak boleh lari dah. Dia bukan ada lubang-lubang kan. Boleh tembus ni, lalu ada lubang tikus, tak lubang tikus kan, boleh tembus, tak ada. Bila azab ni datang, mereka tak boleh lari dah. Jadi sebab tu Allah Taala sebutkan sini kan, wa inna jahannama, neraka Jahannam itu, Allah Taala sebutkan neraka Jahannam, tapi nak memberi gambaran kepada mereka bahawa sebenarnya kalau azab ni dah berlaku, nak datang, Allah Ta'ala tetapkan, maka awak tak boleh lari lagi. Jadi, awak nak minta lagi, semangat nak minta sangat. Jadi, Allah SWT kata, selepas daripada tu, yauma yaghshahumul azab, min fawqihim, wa min tahti arjulihim, wa yaqulu zuku ma kuntum ta'malun. Bila azab dah datang nanti, bila azab dah datang ni kan, semua tu yaghsha. Yaghsha tu maknanya mengelilingi. Meliputi. Yaghshahumul azab. Tak boleh lari dah. Allah Ta'ala nak sebut lagi bagaimana tak boleh lari mereka tu. Min fawqihim, yaghsha min fawqihim, maknanya datang daripada atas, meliputi daripada atas, daripada bawah, semualah kan, daripada sudut, semua sudut. Jadi wa yaqulu, pada ketika itu mereka tak boleh lari tu, Allah Ta'ala akan berkata kepada mereka. Jadi ada di dalam bacaan di dalam ayat yang ke-55 ni ada sebut wa yaquluna, wa yaqulu, ada yang bacaan dengan nakul tu artinya kami. Kalau yakul artinya dia. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan kat sini, kalau nakul tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan berkata kepada mereka. Apa yang Allah Taala kata kepada mereka? Zuku ma kuntum ta'malun. Rasakan apa yang kamu buat, apa yang kamu telah lakukan. Jadi maknanya kat sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan bahawa Allah Taala ni tidak menyeksa manusia melainkan kerana apa yang mereka buat itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala nak linkkan bahawa sebenarnya kamu ni masuk neraka kerana kejahatan kamu tu. Kerana apa yang kamu buat tu. Bukan kerana gini-gini, bukan kerana saja-saja Allah Ta'ala nak seksa kamu.
Itu yang pertama lah kan, iaitu wanakul. Ada bacaan dengan wanakul. Kalau bacaan dengan wayakul, ialah ulama tafsir seperti jalan lain disebutkan bahawa wayakul tu ialah malaikat yang diwakilkan untuk menyeksa mereka tu akan berkata kepada mereka. Jadi itu hanyalah sedikit perbezaan dan sedikit makna, dan dia tidak lari daripada pengertian iaitu apa? Bahawa mereka ini sudahlah dikenakan seksa dan azab, kemudian dikatakan lagi, rasakan. Sebab itu adalah sebenarnya kata-kata begitu tu merupakan satu azab lagi. Kalau orang pukul kita, katakan kalau orang seksa kita, kemudian dia kata lagi, rasakan, nak lagi. Maknanya kata-kata begitu tu dia akan menjadi satu penyeksaan lain lagi kepada orang yang diseksa itu. Kemudian seterusnya, ya ibadi, kita masuk kepada ayat yang sekarang ni, ayat yang ke-56 insya-Allah. Ayat yang ke-56 ini ialah merupakan satu ayat yang memberi keluasan, itu menyebutkan, menceritakan kepada para sahabat yang pada ketika itu, secara khususnya dulu iaitu ketika para sahabat pada masa mereka berada di Mekah ni, mereka merasakan bahawa kita ni terpaksa duduk di Mekah lah ya. Jadi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah. Allah Taala katakan kat sini, iaitu wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ni inna ardi wasi'ah. Bumi ni luas. So satu mindset yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada para sahabat ni, kepada orang-orang yang beriman ni, iaitu apa? Dunia ni luas. Apa maksud dunia ni luas? Maksudnya ialah, kenapa kamu duk fikir pasal di sini saja? Kamu kena fikir kamu ni, kalau kamu tidak boleh, dikaitkan dengan ayat selepas ni, fa iyya fa'budun, kata ulama tafsir ialah fa iyya fa'budu tu, fa tu ialah maka, artinya ialah dikaitkan dengan ayat sebelum daripadanya, iaitu jadi apa? Jadi fa iyya fa'budun, maka kepadakulah hendaklah kamu mengabdikan diri. Artinya, kalau kamu tidak boleh mengabdikan diri kamu di satu tempat itu, kamu hendaklah fikir untuk pergi ke tempat lain. Sebab apa? Sebab bumi ku luas. Jadi ayat ini ahli tafsir sebutkan bahawa dia turun sebelum daripada Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat supaya berhijrah ke Habasyah, iaitu pada tahun yang kelima kan. Jadi maknanya 5 kenabian. Jadi selepas daripada turunnya ayat ini, Nabi SAW mencari tempat yang sesuai, maka diminta kepada sebahagian daripada sahabat ini untuk pergi ke tempat tu. Untuk pergi ke tempat tu, iaitu untuk apa? Untuk membuat satu plan, untuk membuat satu backup, bahawa kalaulah mengikut ahli sirah mengatakan bahawa kalaulah ditakuti, kalaulah semua orang yang ada di Mekah ini dihapuskan, maka masih ada lagi orang-orang Islam yang berbaki yang tinggal di Habasyah yang akan boleh menjadi titik untuk penyebaran Islam. Jadi makna kat sini ialah kita ni kena fikir kan. Kena fikir apa kat sini, iaitu jangan fikir satu tempat saja. Fikir bertempat, makna kita kalau satu tempat tu kita tidak boleh menyebarkan Islam, kita tak boleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kat situ, iaitu untuk beribadah dan juga untuk menyebarkan Islam, maka kita boleh fikir tempat lain. Jangan fikir satu tempat saja. Kalau terikat dengan tempat ni adalah merupakan satu masalah. Sebab apa? Ayat ini dia nak bukakan bahawa sebenarnya ardi wasi'ah. Allah Ta'ala kata, dunia ku ni luas kan. Boleh buat sini, boleh buat sini, boleh buat sini, boleh buat sini. Tapi pemikiran kita ialah pemikiran satu, iaitu pemikiran untuk menyebarkan Islam kan. Kerja untuk menyebarkan kerja Islam. Jadi itu yang penting kan. Itu yang penting. Yang lain itu kalau tak boleh untuk bekerja, untuk menyebarkan Islam dan untuk beribadah, maka kita kena fikir mencari tempat lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sekali lagi, kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Apa kaitan? Ayat ni ialah, kalau kita ambillah sebagai ayat saja, dia akan mengatakan bahawa semua benda yang merasai hidup ni, merasai nyawa ni akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua nyawa manusia ni, semua yang bernyawa akan mati, akan merasai mati. Summa ilaina turja'un, dan kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami. Tapi ayat ini ulama tafsir sebutkan bahawa dia ada kaitannya dengan masalah tadi. Masalah apa? Masalah hijrah tu. Kan, masalah hijrah. Iaitu apa?
dia kaitkan dengan rasa, nanti kan takut mati, takut gini kan. Tak, Allah SWT nak katakan bahawa kamu pergi ke mana-mananya, kamu boleh mati. Kamu duduk kat sini pun kamu boleh mati, kamu duduk kat tempat lain pun kamu boleh mati. Kalau dah apa benda ni, Allah Ta'ala dah tetapkan kamu akan mati. Jadi jangan fikir sama dengan tempat nak mati ni kan. Sebagaimana kita tahu kan, yang mulia Dr. Harun Din contohnya kan, dia mati di mana? Bukan di sini, walaupun dia tinggal di Bangi kan, dia bekerja di Bangi, dia berubat orang, membuka Darussyifat di Bangi, tapi di mana dia meninggal? Di Amerika kan, begitu jauh kan. Jadi Allah SWT sebutkan kat sini, kita jangan fikir pasal tempat. Sebab apa? Allah Ta'ala, kalau kita nak mati kat situ, Allah Ta'ala memang kita akan mati kat situ. Jadi kita kena ingat, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kemudian lagi, itu perkara yang kedua yang Allah Ta'ala link kan, sebenarnya ada kaitannya dengan hijrah ni, iaitu kita kena berfikir untuk mencari tempat. Jangan fikir tentang tentang tempat, tapi kena berfikir bahawa di mana aku boleh melaksanakan Islam di situ, maka kita kena berpindah. Kemudian seterusnya ialah ayat yang ke-58. Allah Ta'ala kata apa? Wallazina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar. Kamu mati tak kisah. Sebab apa? Orang yang beriman ni, Allah Ta'ala sediakan tempat yang baik untuk dia. Allah sebutkan sini kan, iaitu syurga-syurga, mahligai, istana kan, rumah-rumah yang sangat besar kan, yang mengalir di bawah dia tu, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal dalam tu. Jadi mati kat mana pun, atas tanahnya, atas dunia ni kan, tak kisah. Yang penting tu ialah mati masuk syurga insya-Allah kalau dia ni beriman. Kemudian ni'ma ajrul amilin allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Taala sebutkan, iaitu beriman dan mereka ni sabar kan. Sabar. Jadi sebagaimana kita sebutkan bahawa tema dalam surah Al-Ankabut ini ialah tentang al-fitnah dan juga sabar. Al-fitnah dan juga sabar, iaitu bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sabar. Para sahabat dulu, mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sabar. Jadi mereka akan dapat inilah yang Allah Taala janjikan kepada mereka ni. Kemudian seterusnya lagi ialah apa? Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ini perkara yang kedua, perkara yang ketiga. Yang pertama, dunia ni luas tadi, yang kaitan dengan hijrah kan. Soalan memberi macam galakan kan, membuka mata untuk bahawa jangan berfikir dengan tempat saja. Yang pertama, dunia ni luas. Yang kedua ialah Allah Ta'ala kata boleh mati, di mana-mana saja boleh mati. Yang ketiga ialah pasal rezeki. Ada di kalangan sahabat pada masa tu, iaitu mereka ni kan, bila disebutkan macam tu, mereka pun bila disuruh hijrah ke dan sebagainya, ada yang berfikir bahawa nanti kami nak makan apa kat sana. Kalau pergi ke Madinah contohnya kan, nak makan apa? Sehelai sepinggan, kami tak tahu, tak kenal orang sana. Kemudian tu nanti rumah-rumah tempat saya tinggal kat sini, nanti nak makan apa? Jadi berfikir pasal rezeki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan, berkaitan dengan rezeki ni sebagai satu lagi lah, sebagai tolak, sebagai motivasi kepada mereka bahawa itu adalah pemikiran yang tak betul. Sebab apa? Tengok Allah Ta'ala sebut, wa ka'ayyin min dabbatin. Mana ada binatang-binatang yang melata. Dabbah ni dia boleh jadi apa-apa saja yang melata, yang berakal ke, manusia ke, bukan manusia, apa-apa yang bergerak saja di atas muka bumi ni. Wa ka'ayyin min dabbatin. Dabbah itu dabbah. Tapi walaupun dabbah ni, perkataan dabbah ni akhirnya digunakan untuk secara khususnya kepada binatang yang berkaki empat ya, betul, seperti unta ke, lembu ke, keldai ke, itu dabbah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ni, sebenarnya ini adalah lebih umum kat sini. Apa-apa sahaja yang melata di atas muka bumi ini, la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Mereka ini bukan mereka yang bawa rezeki dia. Ada mereka fikir, ada mereka plan. Manusia yang plan kan. Manusia banyak plan, ya betul. Tapi binatang-binatang lain plan apa? Semut ke, kupu-kupu ke, kan, rama-rama ke, ular ke, mereka tak ada plan. Mereka tak pergi sekolah, mereka tak ada kursus engineering ke apa benda kan, yang mana mereka ni untuk kadang-kadang untuk kerja kata. Sebab tu silap kalau manusia ni kan. Kalau kita ni berfikir kan, kenapa pergi sekolah? Kerana nak rezeki. Itu satu kesalahan kan. Bukan kerana kita ni nak cari rezeki dengan tu kan, tetapi kita ni nak melaksanakan tanggungjawab kita
untuk Islam dengan kita belajar tu, kan? Kenapa belajar engineering, kenapa belajar aero ke ataupun apa-apa lah, kita belajar accounting ke apa benda, doktor ke, kenapa kita belajar benda ni? Kita kena ingatkan, belajar benda ni bukan kerana untuk rezeki, itu bukan nombor satu, bukan, kan? Sebab itu kita mungkin telah dipengaruhi lah sikit kan dengan cara pemikiran yang tak betul, kan? Tapi kita kena menggunakan benda-benda ni semua adalah tujuannya adalah untuk supaya kita ni boleh menghidupkan Islam, sama ada dengan berdakwah kepada Islam dengan cara tersebut ke, ataupun dengan boleh masuk dengan memberitahu orang kepada Islam dengan cara tersebut ke, apa-apa saja, tapi mestilah fokusnya ialah kerana Islam, kerana untuk berkhidmat, untuk menampakkan Islam yang baik kepada manusia ke, apa-apa sajalah, yang keyword dia adalah al-ibadah dan juga khalifah, iaitu mesti digunakan untuk beribadah dan mesti digunakan untuk menyampaikan Islam kepada orang lain dengan kerja-kerja yang ada pada kita ni. Jadi sebab itulah kita belajar. Jadi lain kan. Jadi masalah rezeki ni Allah Ta'ala kata, even binatang pun mereka ni bukan bawa rezeki, fikir pasal rezeki. Cuba kita bayangkan ada dalam semut ni kan, semut ataupun apa ni, yang makan kayu kat rumah kita, anak-anak kan. Dia ada, kalau kita bunuh anak-anak itu, kita bunuh semut tu kan, dia takkan ada juga. Sebab apa dia ada? Sebab dia ada satu benda nama dia queen. Queen kepada semut, queen kepada anak-anak. Selagi mana queen tu tak dibunuh, maka akan adalah. Sebab apa? Setiap hari queen tu akan melahirkan beribu-ribu, berjuta-juta semut-semut baru ataupun anak-anak baru. Jadi dia tak boleh bergerak. Jadi kalau dia tak boleh bergerak, macam mana dia nak makan? Jadi makanan dia tu dibawa oleh semut-semut ataupun dibawa oleh anak-anak yang lain. Nampak tak? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan bahawa dia tu mendapat makanan kerana apa? Kerana dibawa oleh binatang-binatang, geng-geng anak-anak dia yang lain tu kepada dia. Dia hanya duduk kat situ. Kerja dia ialah melahirkan anak-anak baru. Nampak cerita dia? Jadi begitulah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni memberi rezeki, mengatur rezeki. Jadi selagi mana manusia tu, selagi mana tu dabah tu ada rezeki dia tetapkan rezeki dia tak akan mati. Selagi mana? Sebab rezeki ni macam-macam. Bukan mesti makanan saja. Udara yang kita hirup pun rezeki juga kan. Ada orang hirup udara ni direct. Ada orang hirup udara ni daripada balang dekat ICU kan. Kita nampak kan. Jadi semua itu adalah rezeki. Allah Ta'ala tetapkan rezeki kita di mana? Di ICU ke, di padang ke, di tepi sungai ke. Jadi Allah Ta'ala kata, yarzuquha, Allah Ta'ala yang beri rezeki pada mereka, wa iyyakum, dan juga kamu. Kena ingat, kamu pun Allah Ta'ala beri. Jadi Allah Ta'ala kata, wa huwas sami'un alim. Dan dia melihat, dia mendengar dan juga maha tahu. Maknanya maha tahu. Dia nak beri banyak mana. Dia mendengar semua apa yang berlaku, keluhan kamu tak ada rezeki ke, kamu tak ada makanan ke, dan sebagainya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan, Allah Ta'ala ingatkan kan, tentang sebenarnya orang kafir ni, orang yang tak nak beriman ini, kalau kamu tanya mereka kan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menundukkan matahari, yang menundukkan bulan, menundukkan maknanya dia bergerak mengikut masanya kan, tak lari walaupun satu saat. Tengok kan tak, matahari naik, manusia dah boleh jangka dah, dia naik pukul hari ni pukul berapa, di negeri ni pukul berapa, di kawasan ni pukul berapa. Allah dia tak, kenapa manusia ni boleh jangka, boleh buat macam tu, ramalan macam tu, boleh buat kalender? Kerana Allah Ta'ala dah tetap dah perjalanan dia tak lari walaupun satu saat. Jadi seterusnya, jadi sebab itulah kalaulah kamu macam tu, fa anna yufakun, macam manalah kamu boleh berpaling, lari, tak nak beriman. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allahu yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdir innallaha bikulli syai'in alim. Pasal rezeki ni, jadi Allah selang selidu, kemudian cerita pasal rezeki balik, iaitu rezekinya ada orang yang Allah Ta'ala mewahkan dia, ada orang Allah Ta'ala beri luaskan rezeki dia. Yabsutu tu maknanya yuwasi', sebagaimana kata tafsir Jalalain. Yuwasi' maknanya luaskan, mudah dapat rezeki. Dia berniaga, laku. Dia buka kedai, orang beli kan. Kita buka, orang tak beli kan. Dia pergi sini, kerja sini, minta kerja, dapat. Kita minta kerja, tak dapat rezeki. Tapi oleh kerana kefahaman kita rezeki ni kan, tak
tak semestinya makanan kadang-kadang orang kaya masuk hospital tak boleh makan juga kan, masuk ICU nak makan apa, makan ikut kabel kan tak, walaupun dia kaya kan. Ada orang miskin tapi makan tapi banyak kan, tapi simple je, makan budu nasi, kan, nasi katok, tapi makan juga kan, 2 nasi katok, kita 1 tak habis, contohnya kan. Jadi maknanya kat sini ialah apa, Allah Ta'ala beri rezeki, Allah Ta'ala lah yang memberi, meluaskan rezeki itu, dan juga dialah yang yaqdir. Yaqdir tu maksudnya ialah yang menyempitkan, yudayyiq maknanya, yaqdir maknanya Allah Ta'ala sikitkan. Jadi semua tu ketetapan Allah. Sebab itulah jangan risau, jangan sedih kan. Semua benda tu kalau kita dapat banyak tu lah Allah Ta'ala takdirkan. Jadi janganlah nak mengamuk ke nak apa kan. Sebab apa? Kenapalah aku ni, kenapa dia ni kaya? Sebab kalau kita ada benda ni semua kan, perasaan, fahaman ni, kita tak ada nak rezeki pada orang kan. Dia dapat naik pangkat, Allah Ta'ala rezeki pada dia. Dia dapat gaji banyak ni, Allah Ta'ala beri rezeki pada dia kan. Kenapa kita nak risau? Kita kena bersakit hati kan. Kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala dah beri. Allah yabsutu, Allah yaqdir. Allah yang memberi apa ni kita kata banyak, Allah yang mensikitkan. Itulah ketetapan Allah. Awak tak redha dengan Allah ke? Kemudian yang ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebut lagi, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an. Siapa pula Jadi ini kepada orang yang tak nak percaya kan, kepada orang tak yakin. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang turunkan air daripada langit, yang hidupkan semua, fa ahya bihil ardh, sehingga bumi ni jadi subur. Kita tengok orang kalau ada air hujan je, ada air saja, bumi akan boleh subur walaupun padang pasir. Sebab itulah kan di negeri Arab sekarang tu yang banyak duit, seperti Dubai ke, seperti mana ke, Arab Saudi ke, tempat-tempat tu kan padang pasir disiram air terus tumbuh. Jadi maknanya kalau ada air ni tumbuh. Siapa yang turunkan air hujan tu? Siapa yang memberikan mereka tu sehingga boleh mengalirkan air di padang pasir tu? Siapa yang Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kalau kamu tanya, nescaya mereka akan kata la yaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah. Tapi qul alhamdulillah. Tapi mereka tak nak beriman. Sepatutnya mereka katakan alhamdulillah. Qul alhamdulillah. Bal aktsaruhum la yaqilun. Tapi mereka tetap juga tak faham. Banyak mereka ni ialah tidak faham. Jadi insya-Allah itulah sebahagian daripada pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat pada hari ini, insya-Allah iaitu pada muka surat 403 bukan 402 hari ni, 403, minta maaf 403 lah kita. Jadi insya-Allah kita akan masuk esok pada muka surat yang 404 akhir surah Al-Ankabut insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.